Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Haji dan Umrah tingkatan 4. Maksud Haji dan Umrah. Haji dari segi bahasa bermaksud tujuan dan maksud. Istilah pula maksudnya mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Maksud Umrah dari segi bahasa ialah ziarah. Dari segi istilah bermaksud mengunjungi Baitullahil Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Hukum haji dan umrah wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Dalil nakli haji dan umrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Dalil surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya, dan sesiapa yang kufur, ingkarkan kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun dari sekalian makhluk. Dalil nakli haji dan umrah. Rukun Islam itu ialah melafazkan kalimah syahadah, meyakini serta menerangkan kebenaran bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah, dan engkau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat serta berpuasa pada bulan Ramadan, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan. Syarat wajib haji dan umrah. Pertamanya Islam, yang kedua baligh, berakal, berkuasa dan merdeka. Rukun haji dan umrah. Rukun haji pertama niat mengerjakan haji. Yang kedua wukuf di Arafah. Umrah, niat mengerjakan umrah dan tiada wukuf di Arafah. Baik, huraian bagi niat. Lafaz niat mengerjakan haji, nawaitul haji wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksud, sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat mengerjakan umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maksud, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Huraian bagi wukuf. Wukuf pada ibadah haji bila di Arafah walaupun seketika, bermula dari waktu zuhur 9 Zulhijjah hingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Rukun haji dan umrah bagi haji, tawaf di Kaabah, sa'i, bergunting, bercukur, tertib pada kebanyakan rukun dan niat ihram. Huraian bagi tawaf, mengelilingi Kaabah 7 pusingan, bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syarat tertentu. Sa'i pula berjalan ulang-ulang sebanyak 7 kali, bermula di Bukit Safa dan Marwah menurut syarat-syarat tertentu. Bergunting dan bercukur rambut, sekurang-kurangnya 3 helai rambut, dan sunnah bercukur rambut bagi lelaki. Tertib pada kebanyakan rukun pula melakukan perbuatan mengikut urut. Perkara wajib haji dan umrah. Baik, lihat haji pada niat ihram di miqat, bermalam di Muzdalifah, melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra, bermalam di Mina, melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah, dan menjauhi larangan ihram. Manakala umrah ada niat ihram di miqat, tiada bermalam, tiada melontar jamrah, tidak bermalam, tiada melontar 7 anak batu, dan ada menjauhi larangan ihram. Huraian bagi niat ihram ialah berniat ihram di miqat, ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji atau umrah.
bermalam di Muzdalifah, berada di Muzdalifah selepas tengah malam 10 Zulhijjah hingga sebelum terbit fajar. Melontar 7 anak batu, masa untuk melontar bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyrik 11 hingga 13 Zulhijjah. Melontar 7 anak batu di Jumratul Sughra, Jamratul Wusta dan Jamrah Kubra pada hari tasyrik. Masuk waktu melontar adalah selepas azan subuh sehingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Menjauhi larangan ihram. Kecantikan, maksudnya yakni mencabut bulu ataupun memotong kuku, memakai wangi-wangian, bau-bauan, menutup muka dan kepala, memakai sarung tangan, pakaian alam sekitar, memburu binatang dan juga melakukan hubungan seksual. Perkara wajib haji dan umrah. Jenis-jenis miqat di sini yang terdapat miqat bagi penduduk di luar Mekah. Pertamanya di Zul Hulaifah, luar arah Madinah. Zatu Iraq dari arah Madinah. Yalamlam dari arah Yemeni. Qarnul Manazil dari arah Malaysia dan Asia Tenggara. Dan Juffah dari arah Mesir dan Tunisia. Jadi mikat ini ada dua, mikat zamani dan mikat makani. Mikat zamani adalah ketentuan masa, manakala makani pula adalah ketentuan tempat. Yang ini 5 ini adalah mikat makani. Baik, mari kita lihat 5 tempat ini tadi. Jadi Malaysia berada di sini iaitu Qarnul Manazil. Perkara sunnah haji dan umrah. Mandi sunat ihram. Yang keduanya solat sunat ihram, talbiyah, mengutip anak batu di Muzdalifah dan solat sunat selepas melakukan tawaf. Bagi umrah pula, tiada mengutip anak batu di Muzdalifah. Huraian. Mandi sunat ihram dilakukan sebelum memakai pakaian ihram dengan lafaz sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Salat sunat ihram dilakukan selepas memakai pakaian ihram dengan sempurna. Lafaz sahaja aku salat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Talbiyah dengan memperbanyakkan talbiyah selepas berihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Baik, itulah dia talbiyah. Mengutip anak batu di Muzdalifah pada 9 Zulhijjah untuk melontar di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. Baik, lafaz solat sunat, sahaja aku solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala dan solat sunat dilakukan di belakang maqam Ibrahim. Perbandingan haji dan umrah. Baik, persamaan yang wujud di sini dari segi aspek rukun dan perkara wajib. Haji dan umrah dari segi rukun sama, ada tawaf ifadah, bercukur dan sa'i. Perkara wajib yang sama adalah larangan ihram dan mempunyai miqat makani. Perbezaan yang antara pertamanya waktu, yang kedua rukun dan perkara wajib. Waktu haji dikerjakan pada bulan haji sahaja, manakala umrah pada bila-bila masa sepanjang tahun. Rukun haji adalah wajib untuk wukuf, tetapi umrah tiada wukuf. Perkara wajib haji melontar 7 itu, tetapi umrah tiada. Bermalam di Muzdalifah bagi haji, tapi umrah juga tiada bermalam di Muzdalifah. Haji bermalam di Mina, melontar 7 anak batu di Jamratul Kubra, manakala umrah tidak ada perkara wajib tersebut. Jenis-jenis haji ada 3. Pertamanya haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran. Haji ifrad adalah mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Haji tamattu' mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Haji qiran berniat mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Baik, garisan masa haji tamattu' dalam bulan Zulhijjah.
berniat ihram, kemudian wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah pada 10 Zulhijjah, kemudian bermalam di Mina, melontar jamrah pada tarikh 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, dan tawaf di Mekah pada 13, 14 Zulhijjah, kemudian sa'i di Mekah, kemudian bergunting, cukur rambut, dan tertib. Itulah dia kaifiat pelaksanaan haji tamattu'. Hikmah haji dan umrah. Akhirnya, dari segi rohani boleh menghapuskan dosa dan meraih ganjaran. Yang kedua, menzahirkan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah. Dari segi sosial, saling mengenali sesama umat Islam walaupun berbeza bangsa dan negara. Dari segi politik, menzahirkan kekuatan umat Islam. Dan akhir sekali, dari segi ekonomi, dapat meningkatkan dana umat Islam dan mewujudkan sumber pendapatan baru. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum.